Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. So kita sambung lagi topik function. Kita pergi pada inverse function pula. So you dah belajar inverse function sebenarnya dalam matematik. So saya cuma up sikit lah. Okay. So kena ingat function ni ada dua jenis. Relation ada dua jenis. Okay. So relation ada dua jenis. That is many to one, relation yang function silap, and one to one. The relation tengok saya dah sebut function juga. Okay, so relation yang that the type of relation that is a function is these two. Okay, and from these two, one to one is a inverse one to one has a inverse. Okay, so bukan semua function ada inverse, tapi function yang one to one je ada inverse. Dia mesti ada satu image dan satu object. Sometimes kita boleh manipulate. Okay, manipulate. Okay, so contoh yang macam diberi ni. Okay, so dia beritahu function fx. Okay, biasanya straight line lah. Inverse function yang ada inverse biasanya straight line sebab dia one to one. Okay, kalau quadratic dia is a function but dia tak ada inverse. Tapi kita boleh manipulate. Nanti manipulate tu kita tunjuk dalam soalan lah. So macam ni ada function 2x minus 1. So this is the domain ataupun kita panggil objek dia. Okay, so dia berilah domain dia. Domain ni domain dia. Dan this is the range. Range dia. Mana dapat domain ni? Domain ni kita yang tetapkan. So terpulang as dalam soalan. Kadang kalau dia tak letak, maknanya you kena faham, you kena tahu sendiri. Tapi kalau dia letak, you kena ikut spesifik yang dia letak. Okay, so range ni dapat daripada mana? Range ni dapat daripada domain. Dia ganti negatif 1. So negatif 1 dia ganti jadi negatif 2 minus 1 dapat negatif 3. Ganti 3 dapat 5. So nampak. So range tu akan dapat daripada domain. Okay. And so you kena tahu bila function tu dia ada inverse, dia mesti memenuhi macam saya kata one to one. Then you can find the inverse lah. Kena cari inverse dia berapa. Okay. So inverse dia f. Ni you how to get the inverse. So kita kena buat let y equals to 2x minus 1, the original one. Okay, then from it you kena arrangekan supaya x jadi subjek. So you akan dapat y plus 1 over 2. So akhir sekali you kena tulis f inverse x is equals to, tukar sahaja. So dapatlah benda ni. Okay, so bila dapat benda ni, you kena tahu benda yang penting. Okay, kalau you kena tengok sini, saya padam warna lah. Tengok sini, range dia. Okay, this is the domain and this is the range. Okay, tanpa kita lukis graf, kita kena tahu bahawa domain kepada f inverse, ni dia adalah sama dengan range kepada f. So, sebab tu dia sama tanpa kira pun. Tanpa kira. Kenapa dia jadi macam tu dan vice versa. Range dia akan jadi domain kepada ni. So kita ambil je tanpa calculation. Kenapa dia jadi macam ni? Because of bila kita draw graph dia properly, bila draw graph dia, dia akan ada relationship. Okay. This yang line ni adalah graph y equal to x. Dia akan reflect on the graph y equal to x. So nampak. So this is the original negative 1 until what? Negative 1 until 3. Negative 1 until 3. So this is the original f or fx. So the other one is the inverse. Okay. So dia reflect on the x-axis. Okay, kenapa nampak tak reflect pun nampak reflect, you boleh lipat ni. Okay, so you jangan tengok dengan banding dengan ni, you kena tengok sini nampak ni. Jarak dia 1.
So ini pun jarak dia 1. Nampak? Nampak? So bila you draw tu, you jangan fikir panjang lah. Reflect sahaja on the F axis. Y equal to X. So bila dia suruh draw graph untuk inverse dia, draw reflect it only. Tak perlu nak plot satu-satu pun. So macam ni juga kita just sketch it. So macam mana sketching dia pun you boleh sketch balik the inverse. Okay, so tu benda penting. Okay, so macam soalan ni dia suruh sketchkan ni, dia suruh draw on the different pada kertas graph lah. So apa yang you buat mula-mula, you kena draw a straight line, tapi ni patut you assume kertas graph lah ni. Dan ni adalah, kalau disuruh sketch, you sketch je lah. Okay, this is y equals to x. So dia punya inverse dia adalah, so you kena buat lah macam rama-rama. Nampak dia dekat negatif 4, bukan negatif 4 kat sini So apa-apa pun you kena faham dia akan ada bayang. Okay, so sebelah sini dia ada negatif 4 ke sini lah. Oh, tapi you kena tengok ni sentuh 2, so dia akan sentuh 2 kat sini. So ni tak smooth lah, so kena draw properly. Okay, so same goes to here also. Walau macam mana bentuk graf pun, tak nampak terik. Okay, so you bayangkan inverse dia mesti duduk kat sini. Ni bayang ni nombor 1, bayanglah dia nombor 1. Okay, nampak kat situ ni 5, contoh ni 5 2. So ni 2 kan, 2 ni 5. Padamlah mana yang tak patut tu. Dia mesti betul-betul lah draw tu. So dia adalah 1 dengan 5 2. So 2. Nampak kita buat 2 5. Dia terbalik. Kalau sini 5 2, ni jadi 2 5. Kalau sini pun dia akan terbalik lah. Kalau sini negatif 5 negatif 3, sini jadi negatif 3 5. Dia jadi terbalik 3 5. Okay, so itulah dulu. So ni macam soalan ni, dia minta range for F inverse. Okay, soalan nombor 12 ni. Okay, so ni adalah latihan muka surat 13, 1.6. Saya ambil soalan belakang terus. Okay, so dia minta inverse, range kepada inverse. Okay, so range kepada inverse adalah domain fx ni. Domain dia adalah ni lah, x lah. So jawapan dia range f inverse akan jadi, kita tak letak lah x. You kena ingat sebab dia dah f inverse, so kita tak letak x. So, tengok sini, kita letak fx ataupun y. Biasa kita letak fx lah. So fx tanpa fikir panjang, fx larger than 0. Terus ambil sahaja range dia berapa. Okay, so macam ni soalan nombor 14 ni, dia tanya which state of the which function have inverse. So mana satu ada inverse. So you tengoklah, asalkan dia 1 to 1. So 1 to 1, yang ni 1 to 1 tak? Yang ni is a straight line, so 1 to 1, so dia ada inverse. Yang ni ada inverse ke tak ada inverse? Cikgu ada, sebab dia ni straight line. Ni kena tengok. Saya tunjuk Okay, originally dia negatif 2 kalau x kosong, y 3. Kalau y kosong, x 3/2. Okay, so macam tu lah. Ni original lah ni. Okay, tapi sekarang bila dia kata ada modulus, apa jadi? Dia akan naik ke atas. So bila naik ke atas, you kena faham, bila naik ke atas, you akan dapati bahawa, okay, kita padam lah ni. Padam. Saya silap ni. Sepatutnya dia kata range dia, domain dia pada 0. So 0 sini lah. So bila kita dah naik ke atas, so now this is the latest function untuk gx ni. Okay, so you tengok. Okay, ada tak dua value? Okay, bila kita sebut many to 1. Okay, dan 1
to 1. Kalau 1 to 1, one image, one object getting one image. Kalau many to 1, ada 2 atau lebih objek, biasa 2 lah. Many to 1 is 2 objek, 1 image. So untuk case graph lah. So ada 2 objek tak? Contoh kita ambil satu value ni. Ni value Y dia ataupun fx atau gx dia. Ni value. So nampak ni. For 1 katakan ni 3. 0 maknanya G0 pun dapat 3. Ada something. G something pun katakan G3 pun dapat 3, nampak. So dia bukan jadi lagi main one to one. So dia jadi many to one. After being ni apa nama? Kita letak simbol modulus. So yang ni dia tak ada inverse. Okay. So yang ni ada inverse tak yang ni? Okay, yang ni ada inverse ke tak? Sama juga. So you try sketch, then ada tak inverse? You tolong jawab. Okay, soalan nombor 14. Okay, so yang ni soalan lain, nombor lain. Okay, kita tengok on the same axis sketch the graph ni and sketch the graph. Okay. So, cuma dia minta on the same sketch the graph. Okay, so nampak tak dia letak syarat ni. So, this is quadratic. Quadratic senyum je lah. So, ada root tak? Tak ada root. Sebab root dia 0. Bila fx kosong, x dia sama dengan berapa? Kosong. Okay. 3. Bila x kosong, fx. Bila x kosong, 3. Dia sentuh 3. Okay, so sini 3 lah ni. So ni sketch lah. This is sketching. Tapi dia minta untuk larger than 0 je. So kita padam. Padam sebelah sana, tinggal sebelah sini. Nampak? So ni lah saya kata. Asal-asal quadratic ni dia bukan dia is a function tapi dia tak ada inverse. So, kenapa dia tak ada inverse? Sebab dia many to one. Ada 2 value x untuk dapat 1 value y. Ada 2 objek untuk dapat 1 value. Okay. Tapi bila how to manipulate it, kita padam separuh daripada graph tu. Kat mana dia simetri tu kita padam. At least kat mana dia simetri. Kalau kita padam Ctrl Z. Contoh lah saya sambung sambung graf ni. Kalau saya padam sini, katakan saya padam atas sikit je kat sini. So still lagi dia tak ada apa nama? Still saya buat x larger than -1. Still lagi dia ada value -1 something dan dia akan dapat juga. Iaitu contoh saya letakkan -1 ni, -1 square dapat 1 plus 3. So f -1 pun dapat 4. F1 pun dapat 4. So ada 2 value kat situ. So tak boleh. So sebab tu kita padam dekat kita letak ni dekat simetri dia. Okay. So that dia akan ada inverse. Okay, tu je dia nak. Okay. So kalau yang ni pun lukis bak. So dia akan kat sini, katakan sini. So itu je lah. Okay. So you cuma kena check. Okay. So dia ingatkan you ni. Showing the coordinate at any point where the curve meets the coordinate axis. So dia minta lah show titik tu 3. Okay. So satu lagi yang kita nampak macam betul cikgu. Macam betul. Tapi satu lagi yang you kena check adalah final. Untuk you sketch ni, you kena check sini. Okay. Sebab ni y equal to x ataupun fx equals to x. So dia ada intersection tak? Kita buat fx equal to x ni sama dengan fx ni. Supaya kita tahu dia ada intersect tak dekat line ni. So nak tahu dia ada intersect ke tak ada intersect, macam ni lah. You buat macam tu equal. Then you masuk je calculator. A dia 1,
B dia -1, C dia 3. So bila you tengok kat calculator you ada simbol R kat penjuru skrin sebelah atas tu, maknanya dia tak ada. Dia tak boleh factorize. Dia tak ada value. Okay, so maknanya dia tak ada intersection. So bila tak ada intersection ni, no intersect lah. So not intersect. Bila not intersect dengan yang ni, maknanya betul lah yang kita lukis ni. Tapi kalau ada root, kalau boleh factorize tadi tu, atau masuk dalam calculator boleh dapat value, maknanya graf dia jadi macam ni. Graf dia yang warna merah jadi macam ni. So bila kita lukis the inverse pun dia kena cross lah. So itu maksudnya. Okay, so kena fahamlah kenapa saya buat benda ni, to check either dia intersect tak dengan y equal to x ni. Okay, so barulah you boleh kata yes, I draw the correct graph. Okay, so itu je lah. Okay, kat sini bolehlah padam letak y ke letak fx ke, tak kisah. So letak y ke fx tak kisah. Okay, so that's all dulu. Okay, so tolong buat soalan nombor 4 Tolong buat soalan nombor 4. Okay. Dan satu lagi last soalan. The function f defined by this one, explain why ada f inverse. Sebab apa ada f inverse? Sebab dia adalah 1 to 1 punya relation. Okay. You boleh cakap macam tu, senang je. Okay, find the expression for f inverse. Okay, so find the expression for f inverse. So let y equals to 3 minus x plus 1 square. So kat sini u akan jadi x plus 1. Okay, jangan expand. Kalau expand, apa masalahnya bila expand? Kalau expand, kita ingat aim kita bila nak jadikan dia x subject. Kalau you expand macam ni, you dah ada 2x. Macam mana you nak factorize balik, jadi susah nanti. So tak boleh. So jangan expand. Kalau dia ada 2, 3 macam tu, you kena factorize. Okay, ada 2 je x, you kena factorize jadikan 1x. So kat sini jangan expand. So then nak buat apa? Ego biar je lah. Biar je. So yang ni x plus 1 sebab x tu nak jadikan subjek. So biar je lah. So 3 minus y. Yang ni square root buat pergi sana. Square buat pergi sana jadi 3 minus y square root. Okay. Tak boleh letak plus minus. Okay, x is equals to 3 minus y square root minus 1. So f inverse dia akan jadi 3 minus x square root minus 1. Okay, so on the same axis sketch graph fx dengan yang ni. So yang ni you try sketch, tengok. Saya sketchkan untuk you f dia. Okay, so graph f ni bila kita sketch, you kena tengok sinilah. Ni adalah graph apa? Graph quadratic. Okay, so di graph quadratic. Kalau saya nak senang, saya buat macam ni. So fx saya sama dengan 3 minus, saya expand tadi. Yang tadi jangan expand sebab kita nak lukis ni. Tapi boleh je ni. Sorry. Kenapa pula nak menyusahkan diri ni? Okay, boleh. Kita susun balik. X plus 1 square plus 3. Susun balik supaya you nampak. Ni bentuk apa ni? Ni bentuk completing the square. Okay, ni bentuk completing the square kalau you nampak. Okay, so positif, negatif masam. Macam tu.
So letak je value X kosong. So jadi 1 kuasa 2 1, negatif 1 jadi 2. So kat sini ni value kat sini wait. Okay, pertama bila X sama dengan kosong, F kosong ataupun Y dia akan dapat 2. Okay, itu satulah, tapi kita tak tahulah, dia bukan letak center ni. Okay, so kalau Fx pula kosong, maknanya sini kosong kan. Kalau sini kosong, dia akan jadi berapa? So X plus 1 square is equals to 3. So set 3 plus minus, so X is equals to plus minus set 3 minus 1. Guna je decimal pun boleh. So set 3 minus 1, so dapat 0.73 dengan negatif set 3 minus 1 dapat negatif 2.7. Okay, 2.73. Okay, so sampai situ. Oh, susahnya cikgu. Tak susah. Try dulu. Okay, so first step kita ambil yang ni. Second step buat F0 ni. Dah dapat dah ni. Okay, so maknanya kenapa kita nak buat ni? Supaya kita tahu dia sentuh kat mana ni. Ni. Maknanya ni. Ni 0.73. Ni negatif 2.73. So negatif 2.73 kalau tengok dia dah melebihi domain dia. Okay, so melebihi dah domain dia bagi. So kita ganti satu lagi. Sebabkan dia bagi domain larger than negative 3 tu, kita gantilah negative 3 pula negative 1 tu. So kita gantilah negative 1. So kalau ganti negative 1 plus 1 dapat 0. So 3 lah. So maknanya kalau F3 ni dapat 3. So mana lagi tinggi? F negative 1 dapat 3. Okay. So ni F negative 1 dapat 3 lah. And benda yang penting sekali, you kena tahu ni maximum point dia berapa. Maximum point terus ambil daripada sini. Negative 1, 3. So ni negative 1, 3. So negative 1, 3. Negative 1, 3 kat situ. So kita part. So therefore 4. So kat sini berapa koordinat dia kat sini? Kat ni 2. So graf U sepatutnya you lukis. Padamlah saya. So ni padam. Graf U you lukis baru sinilah graf U jadi. Nampak tak yang macam saya kata? Dia akan start biasa, dia akan start dekat ni apa nama? Dia punya axis of symmetry tadi dekat mana, sama juga yang saya dah explain tadi. Soalan mana saya explain tadi? Quadratic tadi ada saya explain kan. Quadratic yang ni tadi saya kata. Okey, dia jadi kosong. Okey. So yang ni, inilah sketching dia. Okay, sketch pun beberapa benda lah kena buat. Okay, so itu sahaja. So you tolong buat dia punya inverse ni sahaja. Guna je sketching ni balik. So for your homework, buatlah soalan nombor ni, sekejap. Ni latihan set 1.7 number 7. So tak apalah, you tak payah buat. Nanti ada latihan lain. So untuk slide ni tadi dah buat yang mana sambung ni nombor 4 ni dengan ni. Sambung yang C ni. Okay.